Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang audio media. Okey, saya ingin memperkenalkan cikgu-cikgu kalian. Pertama sekali kita ada Cikgu Faiz, kita ada Cikgu Rabiatu, kita ada Cikgu Jana dan saya sendiri, Cikgu Stephanie. Okey, media. Media diketahui sebagai pengantar atau perantaran antara pengirim kepada penerima supaya dapat terjadinya sebuah komunikasi dan memberi manfaat dalam pendidikan untuk kelangsungan sesi pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Audio media ini berfungsi untuk menerima atau mengirim bunyi atau suara secara elektronik menerusi kabel maupun udara. Audio media juga dapat didengar secara wajar oleh telinga manusia. Perubahan tekanan udara di sekeliling telinga kita menyebabkan kita mendengar sesuatu kerana gegenang telinga menterjemahkannya sebagai signal bunyi oleh otak manusia. Perbandingan antara volume dengan pitch. Semakin tinggi puncak, maka semakin kuat bunyi yang dikeluarkan. Manakala semakin jauh jarak, semakin kecil nada suara. Apakah manfaat audio media ini? Kepada guru, pertama sekali memudahkan PNP. Kedua, maklumat disampaikan dengan jelas. Ketiga, menjelaskan makna isi pesanan. Kepada pelajar pula, pelajar dapat mendengar arahan dengan baik. Pelajar juga dapat mengasah kemahiran mengingat semula maklumat. Dan yang terakhir, pelajar dapat menganalisis data penting berdasarkan pendengaran. Apakah ciri-ciri audio media berkesan? Boleh digunakan semula, memberi persembahan imej secara verbal dengan lebih nyata, mementingkan kualiti dan kejelasan punca audio, nada yang sekata dan kemahiran berbahasa agar mesej yang ingin disampaikan adalah tepat. Apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan learning management system yang berasaskan Web 2.0 untuk pengajaran dan pemudahcaraan. Berlaku penukaran data-data mentah diproses agar sistematik dan boleh digunakan serta mudah dikemas kini. Pemekasaan dalam teknologi maklumat dan komunikasi yang telah dipergiatkan kepada sektor pendidikan. Google Classroom ini menyebabkan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta pengawalan yang baik kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Adakah anda tahu bahawa VLE Frog telah digantikan dengan Google Classroom dan diutamakan sebagai satu platform bagi pembelajaran maya berasaskan cloud? Apakah manfaat Google Classroom? Sesi PNP dapat dijalankan dengan mudah dan serentak. Sikap pelajar untuk belajar kendiri dapat dipupuk. Pelajar akan mempunyai inisiatif sendiri dengan merujuk kepada bahan pengajaran yang dimuatnai oleh guru atau mencari maklumat lebih menggunakan pelbagai sumber. Pelajar juga akan lebih berfikiran secara kritis dan kreatif. Guru juga dapat memperkasakan lagi pedagogi atau kaedah pengajarannya. Okey, objektif tegasan ini adalah menjelaskan bahawa audio media boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, kepentingan penggunaan audio dalam sesuatu aplikasi multimedia pendidikan. Yang ketiga, menyelaraskan proses perkongsian fail audio media antara guru dan pelajar menggunakan Google Classroom. Dan yang keempat, iaitu mengetahui kelebihan penggunaan audio dalam bidang pendidikan. Okey, alat dan persian. Penghasilan audio media dalam pendidikan adalah sangat penting kerana dapat membantu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Apakah langkah-langkah dalam menghasilkan bahan audio? Pertama sekali, menetapkan maklumat pengajaran dan pembelajaran. Kedua, mengumpulkan bahan dan maklumat yang relevan. Ketiga, membuat pemilihan bahan yang berkenaan. Dan keempat, penulisan skrip audio
Yang kelima, penyediaan peralatan. Yang keenam, rakaman dibuat. Yang ketujuh, pratonton. Yang kelapan, penggunaan bahan audio. Dan yang terakhir sekali iaitu nombor 9, melakukan penilaian dan penambahbaikan. Okey, pada tugasan ini kami menggunakan 3 perisian iaitu Google Form. Penggunaan Google Form dalam tugasan ini adalah untuk mendapatkan pandangan pelajar yang telah terpilih untuk menyertai Google Classroom yang kami bangunkan dengan tajuk audio media. Yang kedua, Canva. Penggunaan perisian Canva adalah untuk mewujudkan maklumat untuk topik audio media dan dikongsikan dalam Google Classroom dalam bentuk slide PDF. Penggunaan grafik yang bersesuaian dapat menarik perhatian para pelajar dan memudahkan pemahaman mereka. Dan yang ketiga, kuisi. Perisian ini digunakan untuk membuat aktiviti penilaian dan pengukuhan terhadap pemahaman mengenai topik audio media. Di samping memupukkan keseronokan dalam diri pelajar semasa menyertai Google Classroom ini. Sekian saja, seterusnya Cikgu Faiz. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian analisis. Analisis yang ditulis mengikut kaedah model AD, mana mengikut bahan bacaan, rata-rata pengkaji mengatakan bahawa kaedah pembelajaran melalui platform Google Classroom ini merupakan kaedah yang lebih efisien dan sistematik dan bersesuaian pada zaman teknologi terkini. Dan juga ada pengkaji mengatakan bahawa Google Classroom ini merupakan satu landasan aplikasi yang menepati ciri-ciri pembelajaran dan pengajaran abad ke-21, di mana dalam analisis ini kita akan membuat analisis mengikut model AD yang mana tertakluk kepada analisis terhadap pengguna, analisis terhadap persekitaran dan bagaimana kita kenal pasti matlamat pengajaran yang bersesuaian. Baiklah, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama iaitu analisis terhadap pengguna, di mana dalam ini kita akan menerangkan keperluan dan masalah dalam menggunakan Google Classroom terhadap pengguna. Menurut Facisto, beliau mengatakan bahawa keperluan dalam membangunkan Google Classroom ini ianya dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelajar maupun guru dalam proses membina daya kognitif pada aras yang lebih tinggi serta dapat mencipta pengetahuan yang baru yang bersesuaian dengan zaman teknologi dan peredaran zaman kini. Dan di mana masalah yang timbul adalah rata-rata pelajar yang mempunyai masalah rangkaian sambungan internet serta kapasiti data yang dimiliki pelajar yang begitu terhad mengakibatkan sesi pembelajaran yang menggunakan Google Classroom ini tidak berjalan dengan lancar. Dan serta menurut penulis Bhakti, beliau mengatakan bahawa pembelajaran di atas talian ini mempunyai masalah dan daya keberkesanan yang lebih rendah, di mana pelajar rata-rata memerlukan guru dan pengajaran yang berpusatkan guru itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada subtopik yang kedua iaitu analisis terhadap persekitaran mengikut model AD, di mana keperluan dalam membangunkan Google Classroom terhadap persekitaran ini adalah di mana keperluan yang utama adalah akses internet itu sendiri, mempunyai akses internet yang stabil dan cepat bagi pelajar dan guru untuk menggunakan Google Classroom dengan selesa. Dan di mana masalah yang timbul di sini adalah penyimpanan data pelajar dan guru dalam enjin carian Google yang boleh menimbulkan masalah privasi jika data tidak dikelola dengan betul. Dan masalah yang kedua ialah persekitaran pembelajaran yang menggunakan Google Classroom ini adalah kesukaran dalam menyesuaikan kandungan pembelajaran kepada keperluan individu pelajar, di mana pelajar-pelajar mungkin tidak reti bagaimana nak guna medium platform Classroom itu sendiri. Jadi kita masuk pula kepada subtopik yang ketiga iaitu kenal pasti matlamat pengajaran, di mana dalam ini banyak lebih menekankan bahawa pengajaran dalam menggunakan Google Classroom. Yang pertama ialah dengan meningkatkan kualiti dan efektiviti pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sedia ada oleh Google Classroom. Seperti yang kita lihat bahawa Google Classroom kita boleh masukkan mana kuisis, Kahoot dan macam-macam lagi untuk menarik minat pelajar. Yang kedua iaitu memperkenalkan teknologi dalam pengajaran, serta guru-guru yang menggunakan Google Classroom ini juga boleh mengoptimalkan komunikasi dan kerja berpasukan supaya macam mana pelajar tu boleh
bekerja, bergerak aktif dengan pasukannya sendiri. Yang keempat iaitu meningkatkan kemahiran alaf baru seperti pemikiran kritikal, pembelajaran berdasarkan data dan komunikasi dalam kalangan pelajar dan guru. Ianya bersesuaian dengan alaf baru ini, pembelajaran abad ke-21, iaitu guru-guru boleh menggunakan Google Classroom ini. Jadi itu saja daripada saya berdasarkan analisis yang dibuat mengikut pengkaji-pengkaji ataupun penulis-penulis berdasarkan apa yang saya kaji. Dan banyak lagi tapi saya tak masukkan dalam slide ni. So ini adalah secara umum saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Shahabuddin, bernombor matrik CB210194. So hari ini saya akan cerita sedikit tentang reka bentuk dan pembangunan yang terdapat dalam model AD. Okey, reka bentuk dan pembangunan ni dia adalah satu aras yang terdapat di dalam model AD dan ianya meliputi pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran. Okey, pada bahagian ini pendedahan akan dijalankan mengikut strategi pembelajaran. Teori Gartner kami pilih bagi merealisasikan sesi pengajaran dan pembelajaran melalui Google Classroom yang telah dibina. Baiklah, seperti yang diketahui, teori Gartner mempunyai 9 fasa pembelajaran. Okey, untuk fasa pembelajaran yang pertama adalah mendapatkan perhatian pelajar. Pada fasa ini, guru berperanan untuk menarik minat pelajar di dalam kelas. Bagi kelas yang dijalankan secara atas talian, guru telah memberitahu pelajar-pelajarnya untuk mengakses Google Classroom dan seterusnya mengingati pelajarnya tentang sesi pembelajaran yang akan dijalankan secara atas talian. Fasa pembelajaran yang seterusnya adalah fasa kedua di mana menyatakan objektif pembelajaran. Okey, pada bahagian ini guru menyatakan objektif pembelajaran melalui slide yang telah dimuat naik di dalam Google Classroom yang telah dibina. Fasa yang seterusnya adalah fasa yang ketiga di mana guru merangsang ingatan tentang pengetahuan sedia ada. Pada bahagian ini, guru telah memuat naik slide pengajaran di dalam Google Classroom. Kemudian fasa yang keempat adalah penyampaian kandungan pembelajaran. Kandungan pembelajaran juga telah dinyatakan di dalam slide yang dibina bagi memudahkan pelajar-pelajar untuk rujuk perkara yang akan mereka pelajari. Dilanjutkan lagi dengan fasa yang kelima iaitu memberikan pembimbingan. Okey, guru memberi latihan berbentuk kuis pendek dalam Google Classroom setelah selesai sesi topik pembelajaran. Begitu juga dengan fasa keenam iaitu memperoleh maklumat tentang pelasi murid. Guru telah memberikan ujian dalam aplikasi Quizizz untuk pelajar bagi memperoleh maklumat tentang tahap kefahaman pelajar. Dari situ, guru beritahu maklumat tentang prestasi pelajar. Okey, pada fasa ketujuh iaitu memberikan maklum balas. Pada bahagian ini, guru akan memberi maklum balas dengan menyatakan bahagian yang kurang dikuasai pelajar dengan membuat announcement di dalam Google Classroom. So, semua pelajar dapat akses Google Classroom dan melihat maklum balas daripada guru. Beralih kepada fasa ke-8 iaitu menilai prestasi murid. Pada bahagian ini, kaedah yang digunakan adalah guru menilai prestasi murid dengan meminta para pelajar untuk membuat rumusan kecil berdasarkan topik yang mereka telah pelajari pada hari itu. Dan yang terakhir sekali adalah fasa ke-9, meningkatkan ingatan dan pemindahan ilmu. Okey, pada bahagian fasa ini, guru membantu para pelajar untuk meningkatkan ingatan dengan meminta para pelajar meminda peta-minda berdasarkan topik yang telah dipelajari. Fungsi peta-minda ni adalah untuk membantu para pelajar ingat balik pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Dan peta-minda itu juga boleh digunakan sebagai sesi ulang kaji. Masuk pula kepada fasa pelaksanaan. Pada peringkat ini, bahan pengajaran telah disediakan di dalam Google Classroom yang boleh diakses oleh setiap pelajar yang memasuki Google Classroom. Terdapat dua cara yang boleh memasuki Google Classroom seperti memasuki guna link dan invite daripada guru menggunakan email. Pada tahap ini, reka bentuk dan kaedah yang telah dilaksanakan akan dikembangkan dalam situasi sebenar iaitu di dalam bilik darjah secara bersemuka ataupun atas talian. Yang ketiga, semasa pelaksanaan, reka bentuk bagi model ataupun kaedah yang telah dibangunkan akan digunakan dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Bahan akan dihantar secara berperingkat mengikut susun atur yang telah dirancang oleh tenaga pengajar. Terdapat dua pelaksanaan yang dijalankan dalam Google Classroom ini. Yang pertama, pembangunan slide dalam Google Classroom dan yang kedua, video pembelajaran. Kita masuk kepada pembangunan slide dalam Google Classroom. Berikut menunjukkan bahawa slide pembelajaran telah dibuat naik dan boleh diakses oleh setiap pelajar yang memasuki Google Classroom ini. Setiap bahan pembelajaran akan dibuat naik ke dalam Google Classroom bagi memudahkan
pelajar untuk akses. Oleh itu, pelajar perlu lebih peka dengan notifikasi email mereka. Video pembelajaran. Video pembelajaran ini merupakan bahan pembelajaran tambahan yang dibuat oleh guru untuk pelajar sekiranya ada di kalangan antara mereka tidak seberapa faham dengan slide maupun sewaktu kelas secara atas talian. Hal ini adalah inisiatif seorang guru untuk membantu pelajar mereka memahami subjek audio media ini. Kita masuk pula kepada fasa penilaian. Penilaian dijalankan dalam dua bentuk seperti penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif yang akan dijalankan pada akhir iaitu setiap semua peringkat bagi melihat keberkesanan. Dan penilaian sumatif selalunya akan berlaku pada peringkat akhir juga. Sesuatu projek penghasilan bahan pengajaran yang diselesaikan oleh para pelajar. Penilaian kuis di Google Classroom. Ini merupakan penilaian sumatif yang dijalankan pada peringkat akhir. Penilaian kuis ini menggunakan aplikasi Quizizz yang dibuat soalan mengikut subjek audio media. So, gambar ni adalah contoh kuis yang akan dibuat. So, di sini kita akan letak link dan kita akan bagi tahu pengajar. Okey, seterusnya borang maklum balas. Dalam penilaian ini juga terdapat borang maklum balas yang perlu dilengkapkan. Tujuan borang maklum balas ini dibuat bagi melihat tinjauan pelajar mengenai aplikasi Google Classroom yang digunakan, bahan pembelajaran dan penilaian pelajar terhadap pensyarah. Okey, ini merupakan soalan dalam Google Form yang kita buat. Okey, borang maklum balas ini mempunyai 3 section iaitu Section A, Section B dan Section C. Section A pengenalan diri, Section B penilaian terhadap guru ataupun pensyarah dan Section C penilaian terhadap Google Classroom. Okey, borang maklum balas seperti ini juga merupakan penilaian sumatif. Setiap pelajar perlu mengisi ketiga-tiga bahagian borang ini. Okey, Section A mempunyai email, nama penuh, jantina, umur. Untuk Section B dan Section C, ia perlu evaluate ataupun perlu diuji secara berskala, mempunyai skala 1 sehingga skala 4. Skala 1 tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan, skala 2 tidak memuaskan, skala 3 memuaskan dan skala 4 sangat memuaskan. Untuk Section B, penilaian terhadap guru maupun pensyarah. Okay, soalan yang dinyatakan adalah pensyarah dapat menghidupkan suasana pembelajaran dalam kelas ataupun tidak. Pensyarah berpenampilan kemas sewaktu berada di dalam kelas. Pensyarah berkeyakinan sewaktu menyampaikan ilmu dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Dan pensyarah dapat mencapai objektif pembelajaran. Okey, masuk pula kepada Section C. Penilaian terhadap pengisian Google Classroom. Okey, yang pertama, saya mahir menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang kedua, mudah untuk mengakses semua bahan pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran lebih mudah. Dan yang keempat, kandungan pembelajaran di dalam Google Classroom yang lengkap disediakan oleh guru maupun pensyarah. Masuk pula kepada perbincangan. Dalam perbincangan terdapat 3 isi utama iaitu kepentingan, cadangan penambahbaikan, isu dan masalah. Baiklah, kita akan pergi ke kepentingan. Google Classroom merupakan sebuah perkhidmatan aplikasi atas talian yang dibangunkan untuk institusi pendidikan bagi bertujuan untuk mempermudahkan bagi membuat, mengedarkan, mengukur dan menilai tugasan di dalam atas talian. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk menyelaraskan proses pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan secara atas talian serta proses perkongsian fail ataupun bahan pembelajaran antara guru dan pelajar. Selain itu, aplikasi ini boleh diakses secara percuma dan terdapat banyak manfaat sekiranya menggunakan Google Classroom dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Dengan penggunaan Google Classroom ini, dapat membantu dalam menjimatkan masa tenaga pengajar kerana ia boleh dijalankan secara atas talian. Maksudnya dia fleksibel, kita boleh buat bila-bila masa sahaja. Okay. Seterusnya, masuk pula kepada cadangan penambahbaikan.
Google Classroom merupakan aplikasi pembelajaran atas talian secara percuma yang dibangunkan oleh Google untuk digunakan dalam sistem pendidikan sejak tahun 2014 yang memudahkan pendidik untuk mereka bentuk, melaksanakan dan menilai tugasan atau hasil kerja tanpa penggunaan kertas. Selain itu, dia memudahkan proses perkongsian bahan pembelajaran antara pelajar dan guru untuk membentuk komuniti persekitaran pembelajaran dalam talian. Okay. Untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam Google Classroom adalah menyediakan ruangan untuk melaksanakan peperiksaan terhadap penglibatan pelajar dalam apa jua mata pelajaran. Seperti yang kita tahu, pelajar hanya boleh menghantar tugasan di dalam Google Classroom secara dalam bentuk penyediaan fail maupun dokumen yang akan dinilai berdasarkan hasil tugasan yang dihantar saja. Dengan itu, setiap tugasan dihantar akan disimpan di dalam Google Classroom. Oleh itu, untuk cadangan dan penambahbaikan pada Google Classroom yang dinyatakan di atas bahawa penyediaan ruangan bagi melaksanakan peperiksaan yang boleh dilakukan di dalam Google Classroom kerana ia lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua, penyediaan ruangan tempat rekod video secara terus di dalam Google Classroom untuk memudahkan pelajar membuatkan rakaman secara terus dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Hal ini kerana sekiranya membuat rakaman video di tempat lain, ia akan menjadikan proses penghantaran yang agak lama kerana video yang perlu dibuat naik perlu mempunyai kuota data yang banyak untuk memuat naik di Google Classroom. Oleh itu, untuk penambahbaikan bagi memudahkan kedua-dua pihak, sewajarnya membentuk satu ruangan rakaman video di dalam Google Classroom. Dan yang ketiga, isu dan masalah. Isu dan masalah yang pertama adalah tiada peranti siswa seperti komputer ataupun telefon bimbit yang amat menyukarkan mereka untuk menggunakan Google Classroom. Tanpa peranti tersebut, mereka sukar untuk belajar serta akan tercicir dalam pembelajaran. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil maklum tentang perkara ini kerana tidak semua pelajar mampu untuk mempunyai peranti. Lebih-lebih lagi sewaktu kegawatan ekonomi yang tidak mampu kepada sesebuah keluarga untuk menyediakan peranti bagi pembelajaran kepada anak mereka. Dan yang kedua, terdapat masalah penggunaan Google Classroom yang tidak mahir dalam kalangan pelajar. Oleh disebabkan itu, sebagai seorang guru, perlulah menerangkan secara lanjut tentang penggunaan aplikasi Google Classroom ini kepada para pelajar terlebih dahulu sebelum mereka menggunakannya. Maksudnya, setiap bahan ataupun setiap komponen di dalam Google Classroom, guru perlu memberitahu apa fungsi kegunaan benda-benda tersebut. Dan selepas itu barulah pelajar faham akan kegunaan Google Classroom itu sendiri.